Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Abdul Matin boleh memulakan pengajian kuliah kita pagi ini, dipersilakan. InsyaAllah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadatu wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalalati ala al-khair wa du'a ila al-huda ibtu akrubihi wa thawabihi wa mardatihi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa nurikal jari wajma' li bi fikil atwari wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Kak Long Liza yang telah sentiasa ada bersama kita untuk mengelolakan program pada pagi ini. Alhamdulillah. Kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memberi kepada kita kekuatan untuk kita hadirkan diri ke dalam majlis-majlis ilmu untuk sama-sama kita merangkak langkah kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu bentuk kita membayar ataupun membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita pergunakan seluruh anggota badan kita, pergunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, daripada nikmat masa, nikmat harta, nikmat kesihatan kita, yang kita gunakan untuk kita mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang ramai di kalangan manusia itu mensia-siakannya ataupun mereka merugikan dengan nikmat tersebut. Dua nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang ramai di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan nikmat tersebut kepada jalan yang betul. Bahkan mereka mensia-siakan nikmat tersebut. Yang pertama, kesihatan kita, dan juga yang kedua, al-faragh, waktu lapang kita. Kadang-kadang kesihatan kita ada tetapi tidak ada waktu lapang. Kadang-kadang waktu lapangnya ada tetapi sakit pula. Tapi alhamdulillah pada pagi ini kita diberikan kedua-dua nikmat tersebut dalam keadaan kesihatan. InsyaAllah semua dalam keadaan sihat. Mana-mana yang sakit, moga Allah angkat sakit mereka. Dan juga dalam waktu yang lapang, waktu yang Allah berikan tanpa kesibukan dengan perkara-perkara lain, tetapi kita lebih menyibukkan diri kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat sendiri depan mata kita, kadang-kadang umur dah lebih 40 tahun, kadang-kadang dah 60 tahun, 70 tahun, kadang-kadang belum lagi mendapat, Allah tidak memberi taufik kepada mereka. Jadi mereka lebih menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat kepada mereka. Ada orang-orang yang mana umur mereka dah meningkat jauh, dah meningkat tua, tetapi masih lagi sibuk mencari ataupun menjejaki setiap khabar-khabar politik contohnya. Setiap hari baca paper, tengok berita, nak tahu apa berlaku hari ini. Ada di kalangan hamba-hamba Allah yang Allah tak beri dia taufik untuk dia lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang mereka sibuk dengan sukan. Dah tua pun masih lagi pagi-pagi lepas subuh keluar dah pergi, contohnya pergi berjoging, petang main badminton, malam pula main sukan lain pula, tanpa ada waktu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan umur dia meningkat. Tapi alhamdulillah Allah pilih kita. Mungkin ada di kalangan kita yang masih lagi umurnya muda, masih lagi umur bawah 40 tahun, masih ada pula yang dah 40 tahun lebih, tetapi yang penting di sini Allah telah memberi kita nikmat kesihatan dan juga waktu lapang untuk kita gunakan nikmat tersebut untuk kita mendalami ilmu agama. Yang mana mendalami ilmu agama ni adalah perkara fardu ke atas setiap muslim. Perkara fardu maknanya perkara yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kubur nanti. Dalam kubur nanti malaikat akan tanya, adakah kamu menggunakan waktu muda kamu untuk kebaikan? Adakah kamu menggunakan waktu syabab kamu,
waktu muda kamu untuk kamu menuntut ilmu agama yang wajib ke atas kamu. Bahkan dikatakan Nabi SAW, seorang hamba itu tidak akan bergerak kakinya di padang mahsyar nanti, melainkan akan ditanya tentang 4 perkara. Antaranya apa? Antaranya tentang ilmunya. Tentang ilmu. Dah belajar ilmu ke atau belum? Kalau dah belajar pula, ditanya pula dah beramal ataupun belum. Maka itu satu kewajipan bagi kita. Kewajipan menuntut ilmu. Ramai di kalangan hamba Allah pada hari ini memandang belajar ilmu fardu ain ini adalah perkara tambahan sahaja. Perkara tambahan maksudnya, kalau ada masa baru saya pergi cari ilmu. Sedangkan itu adalah tuntutan utama bagi dia. Sebelum dia memulakan ibadah, dia seharusnya memperbaiki dulu ilmu di dalam menuntut, dalam beribadah kena ada ilmu dahulu. Seperti mana yang kita biasa sebutkan, bahawasanya orang yang beramal tanpa ada ilmu, amalannya akan tertolak. Amalannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun amalan yang dia buat itu pada bentuk yang betul, pada kaifiat yang betul, cara yang betul, tetapi kurangnya ilmu daripada perkara tersebut boleh membuatkan amalannya tidak sah. Contoh kita pernah belajar sebelum ini tentang furudul wudu, rukun-rukun wudu ataupun syarat sah wudu. Antara syarat sah wudu adalah mengetahui tentang kefarduan wudu dan mengetahui tentang rukun-rukun wudu. Kalau seseorang itu i'tiqad bahawasanya membasuh muka ini adalah perkara yang sunat, maka wudu dia tidak sah. Walaupun dia basuh muka sekalipun, walaupun dia basuh 3 kali sekalipun, tetapi dia dalam hati dia mengatakan basuh muka ni hanyalah sunat sahaja, maka itu menjadikan wudu ini tidak sah. Di situ nampaknya kepentingan ilmu dalam beribadah. Jika tidak ada ilmu, maka ibadah kita akan tertolak. Maka seharusnya kita mengajak kawan-kawan kita yang lain untuk sentiasa menjadikan menuntut ilmu itu adalah perkara yang sangat utama. Tinggalkan perkara lain, letak yang first kita punya kita panggil dalam list kita nak buat seharian tu, yang paling pertama sekali menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Ibadah dekat mana? Ibadah tak boleh letak kat bawah. Ibadah ni sama level dengan menuntut ilmu. Kerana ibadah juga fardu ain, menuntut ilmu juga fardu ain. Dan yang ketiga adalah menyucikan hati. Jadi agama kita ini dibina di atas 3 rukun. Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga adalah menyucikan hati. Okey, maka ketiga-tiga perkara ini perlu berjalan seiringan. Perlu jalan seiringan. Kalau seorang itu hanya fokus kepada ibadah, tetapi tak fokus kepada contohnya pembersihan hati, juga tak sempurna lagi diri dia untuk menjadi seorang mukmin yang sempurna. Maka kita berada di atas dunia ini, tujuan sebenar adalah untuk apa? Untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cara untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tak lain tak bukan perlu dimulakan dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Dan ketiga-tiga ilmu ini perlu kita belajar, wajib kita belajar, bahkan bukanlah jadi perkara yang kalau ada masa baru kita buat, bukan. Kita kena cari masa untuk ilmu. Bukan masa yang cari ilmu, bukan. Kita perlu carikan masa untuk menuntut ilmu. Bukan kalau ada masa saya masuklah. Kalau saya lapang saya masuklah. Kebanyakannya kita dengar macam tu. Kita ajak dia masuk kelas, contohnya ajak dia pergi ke majlis ilmu. Yang biasa orang yang agak jauh daripada majlis ilmu, dia akan jawab apa? Kalau saya ada waktu, insya-Allah saya akan datang. Sepatutnya dia kena cari waktu untuk menuntut ilmu. Sebab ini adalah keutamaan kita. Yang mana kalau kita mati dalam keadaan tak sempurna lagi ilmu fardu ain kita sudah pasti kita akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka alhamdulillah Allah beri kita peluang pada pagi ini untuk sama-sama kita terus mengulang kaji bagi mereka yang dah tahu dan menambahkan ilmu bagi mereka yang belum tahu. Dan kedua-duanya itu adalah perkara yang mulia. Mengulang kaji juga adalah perkara yang mulia, menambahkan ilmu juga adalah perkara yang mulia. Moga-moga dengan majlis ini Allah tetapkan kita dalam jalan ini dan Allah memberi kepada kita ilmu yang mungkin tidak diajar. Kata Nabi SAW, man amila bima alim, 'allamallahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan perkara yang dia tahu, dia beramal dengan perkara yang dia tahu. Maknanya dia kena tahu dulu, kena belajar dahulu, kemudian dia beramal. Man amila bima alim. Barang siapa yang beramal dengan perkara yang dia tahu, 'allamallahu ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan kepada dia perkara yang dia tidak tahu. Itu yang dipanggil ilmu apa? Ilmu wahbi, pemberian. Bukan wahabi, ilmu wahbi, pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu ladunni. Ilmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang akan diberikan kepada mereka yang beramal dengan ilmu dia. Yang beramal dengan ilmu dia. Maka setelah kita belajar perkara-perkara ini, haruslah kita niatkan untuk kita amalkan dalam seharian kita. Dalam seharian kita, Masya Allah.
Baik. Alhamdulillah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan teruskan perbincangan perkongsian kita pada membicarakan tentang, kita masih lagi berada dalam bab taharah, bab bersuci. Bersuci secara zahir. Kita dah masuk kepada masalah perkara-perkara yang mewajibkan kita mandi wajib. Perkara-perkara yang menyebabkan kita perlu mandi, iaitu wajib mandi. Iaitu 6 perkara yang kita sebutkan pada kelas yang lepas, pada minggu lepas. Harap masing-masing masih lagi ingatlah 6 perkara yang wajib jika berlaku kepada kita, kita diwajibkan untuk mandi. Kerana telah berlaku kepada kita hadas yang besar. Maka kita kena mengangkat hadas besar tersebut dengan apa? Dengan perbuatan mandi. Dinamakan mandi yang wajib, bukan mandi yang sunat. Kerana mandi yang sunat tak akan mengangkat perkara tersebut. Perlu niat wajib. Jadi hari ini kita akan masuk kepada furudul ghusli. Rukun-rukun mandi. Sebelum ini kita dah belajar tentang rukun-rukun wudu. Ada 6 perkara. Bermula dengan niat dan diakhiri dengan tertib. Hari ini kita akan masuk kepada rukun mandi. Kalau diikutkan perbuatan wudu dengan perbuatan mandi, mana yang lebih besar? Wudu dengan mandi, mana yang lebih besar perbuatan dia? Sudah pasti mandi itu lebih besar perbuatan dia. Kerana mandi mengalirkan air ke seluruh badan. Sedangkan wudu mengalirkan air ke sebahagian anggota sahaja. Tetapi dalam masalah rukun mandi lebih sikit daripada rukun wudu. Rukun wudu ada 6 perkara, tetapi rukun mandi hanya ada 2 perkara sahaja. Rukun mandi hanya ada 2 perkara sahaja. Jika cukup 2 perkara ini, maka itu dinamakan ibadah mandi. Okey, dinamakan ibadah al-ghuslu. Dalam bahasa Arab, al-ghuslu ni mengalirkan air ke seluruh badan. Mana-mana perbuatan kita bila kita mengalirkan air ke seluruh badan, itu dinamakan mandi. Tapi kalau kita mengalirkan air ke sebahagian badan sahaja, dari segi bahasa dinamakan wudu. Kita basuh muka sahaja. Dari segi bahasa dipanggil wudu. Okey. Tapi kalau kita mengalirkan air ke seluruh badan, walaupun tanpa niat sekalipun, ianya dipanggil sebagai al-ghusli, mandi. Okey. Cuma yang membezakan perbuatan kita mandi setiap hari dengan perbuatan mandi yang dijadikan ibadah ini adalah dengan apa? Dengan niat. Maka rukun pertama bagi mandi wajib adalah apa? Sudah pasti adalah an-niyah. An-niyatu. Kita berniat. Kena niatkan yang kamu lakukan perbuatan mandi sekarang ini, untuk apa kamu lakukan mandi ini? Maka perkara pertama yang dikatakan adalah rukun mandi adalah berniat. Adalah berniat. Supaya kita tahu bahawasanya niat ini adalah untuk membezakan di antara ibadat dan juga adat. Setiap hari kita mandi. Betul? Setiap hari kita mandi. Bahkan kata Nabi SAW, mandi itu disunatkan pada setiap minggu sekali paling-paling kurang. Paling-paling kurang seminggu kena mandi sekali. Siapa yang tak mandi sekali seminggu tu, itu dah teruk sangat tu. Di tempat kita ni mungkin jaranglah kita dengar orang mandi seminggu sekali. Tapi kalau di negara-negara yang sejuk, tak pelik kalau mereka hanya mandi seminggu sekali. Bahkan tak pelik kalau mereka hanya mandi 2 minggu sekali. Tetapi bagi orang Muslim, bagi orang mukmin, paling-paling kurang mandi seminggu sekali dengan niat membersihkan badan. Dan diafdalkan pada hari Jumaat. Diafdalkan pada hari Jumaat. Biasanya pada negara-negara yang bermusim sejuk, mereka jarang mandi. Sebab yang pertama, badan mereka tak berpeluh. Maka tak keluar apa-apa kotoran daripada badan mereka. Okey. Maka tidak ada sebab yang menyebabkan mereka perlu mandi. Dengan keadaan yang sejuk lagi. Okey. Tetapi paling-paling kurang, bagi seorang mukmin sekali seminggu mandi. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, jika dah berlalu seminggu, maka bertakwalah kepada Allah dan mandilah kalian. Maknanya alirkanlah air ke seluruh badan kalian. Itu hadis Nabi SAW. Suruhan itu berbentuk suruhan sunat. Maka mandi ini tidak wajib. Tak wajib kita mandi, melainkan apabila berlaku 6 perkara yang kita sebutkan pada kelas yang lepas. Antaranya keluar mani, persetubuhan lelaki perempuan, suami isteri. Antaranya apa lagi? Haid dan nifas dan wiladah, dan juga mati itu sendiri. 6 perkara yang mewajibkan mandi wajib. Lain-lain daripada perkara ini, tidak ada perkara yang mewajibkan kita mandi lagi. Hanya sunat sahaja. Okey. Maka setiap hari kita pun mandi. Tak? Sebab di negara kita mungkin menjadi sebab untuk kita selalu mandi kerana kita selalu berpeluh, dan negara kita ni negara yang panas yang basah, panas yang berpeluh. Kalau di Tarim kat Tarim sana, di Hadramaut, mereka panas kering. Panas tapi tak berpeluh sebab dia panas kering. Okey. Maka mandi kita yang harian-harian ini, itu adalah mandi yang hukumnya apa? Hukumnya harus. Harus kita mandi, boleh kita mandi.
tak berdosa dan tak dapat pahala kecuali kalau kita niatkan. Kecuali kalau kita niatkan, aku mandi ini ya Allah untuk memberi kesegaran untuk aku beribadah. Ya Allah, aku mandi ini untuk membuang bau-bau yang tak enak pada badan aku, untuk menyenangkan saudara aku yang duduk dekat dengan aku. Contoh, itu niat-niat yang baik yang boleh menjadikan mandi kita tiap-tiap hari ini menjadi ibadah. Menjadi ibadah. Kalau orang mandi 3 hari sekali, 3 kali itu diberi ibadah. Dapat pahala mandi sunat. Saya mandi ini ya Allah, tujuan dia adalah untuk menggugurkan dosa-dosa saya. Contohnya. Itu niat yang baik, tidak ada masalah. Kerana setiap air yang mengalir pada badan kita, kalau kita niatkan ibadah, sudah pasti akan gugur dosa-dosa daripada tubuh badan kita. Baik. Maka rukun pertama dalam mandi wajib sudah pasti adalah niat. Tetapi Allahumma salli Muhammad, niat ini bila kita perlu niat, bila kita perlu niat, ketika mana sampainya air pada tubuh badan kita, ketika itulah kita niat. Ketika sampai air ke tubuh badan kita. Okey, di sini ada satu masalah. Adakah perlu, wajib, bila kita buka je paip, air yang pertama yang bersentuhan dengan kulit kita, waktu itulah kita kena niat? Adakah wajib begitu? Tidak wajib tak wajib Bila mana kita nak mulakan perbuatan mandi wajib, ketika itulah kita niat. Contoh saya buatkan, contohnya seorang tu dia nak mandi wajib, tapi dia nak basuh pakai sabun dulu. Nak mandi pakai sabun dulu. Okey, kalau diikutkan air yang bercampur dengan sabun bukan air mutlak. Sebab dia dipanggil air sabun. Maka tak sah mandi wajib dia jika dia gunakan air sabun. Kalau sabun terlalu banyaklah. Okey. Maka boleh tak dia nak mandi pakai sabun dulu? Tak nak niat lagi mandi wajib. Nak niat mandi sunat dulu, mandi menghilangkan bau dahulu. Tidak ada masalah. Dia mandi biasa saja dulu. Nanti dah selesai semua sabun dah tanggal daripada tubuh badan dia, barulah dia niatkan sekarang niat mandi wajib. Maknanya kadang-kadang ada orang faham, dia ingat, tak, mula-mula buka paip tu dah kena niat mandi wajib. Bukan. Tak semestinya. Niat sebabnya ni, apa yang kita nak buat? Nak buat apa dulu? Nak buat mandi sunat dulu pun boleh, tidak ada masalah. Okey. Maka kalau disebutkan bilakah waktu mandi wajib, ulama akan menyebutkan ketika awal ghusli. Ketika mula-mula kamu menyampaikan air. Bukan maksudnya perlu mula-mula sampaikan air kena niat, bukan. Maknanya bila mana waktu kamu nak mandi wajib, ketika itulah kamu niat. Okey? Maka tak semestinya mula daripada muka, tak semestinya mula daripada kaki. Boleh mula daripada mana-mana tempat bahagian daripada tubuh badan kita. Kerana mandi wajib ini satu anggota saja. Apa anggota dia? Tubuh badan seluruhnya itu anggota mandi wajib. Berbeza dengan wuduk. Wuduk perlu mulakan dengan muka dahulu. Kalau seorang tu berwuduk bermula daripada tangan baru basuh muka, maka tak sah dia punya tangan, mukanya sah. Okey? Mukanya sah kerana berada pada tempat pertama, tapi tangan belum sah lagi. Tapi dalam masalah mandi wajib, mana-mana anggota yang dia sampaikan air dalam keadaan dia berniat, maka itu dah menjadi anggota pertama dia mengangkat hadas. Okey, bahagian pertama daripada anggota dia yang dia mengangkat hadas besarnya. Baik. Kemudian, apakah bentuk niat yang kita nak niatkan? Niat yang macam mana kita nak niatkan ni? Sama ada kita niat nawaitu raf'al janabah. Sahaja aku mengangkat janabah. Janabah ni apa? Janabah tu perkara yang ada pada badan kita ni, yang menghalang sahnya solat kita. Perkara yang ada pada badan kita, yang menghalang sahnya solat kita, itu dipanggil janabah. Junub. Kan? Junub itu adalah perkara yang i'tibari, perkara yang kita tak nampak ada pada badan kita ini, hadas besar itu, yang mana dengan adanya dia pada badan kita, menghalang sahnya solat kita, dipanggil janabah. Maka sekarang kita niatkan mandi ini untuk aku mengangkat janabah ini, buang janabah ini. Itu niat yang pertama yang boleh kita niatkan. Sahaja aku mengangkat janabah. Yang kedua, sama ada kita nak niatkan sahaja aku mengangkat hadas besar pun boleh. Nawaitu raf'al hadathil akbar. Ataupun nak niat sahaja aku mandi wajib. Sahaja aku mandi wajib. Ataupun yang terakhir boleh kita niatkan sahaja aku bersuci untuk solat. Nawaitu taharata lis-salah. Sahaja aku bersuci, mandi itu bentuk bersuci. Sahaja aku bersuci untuk solat. Okey, untuk solat. Maka 4 niat tadi. Yang pertama, mengangkat janabah, ataupun mengangkat hadas besar, ataupun mandi wajib. Sahaja aku mandi wajib. Kena sebut wajib. Sahaja aku mandi wajib. Dan yang keempat, sahaja aku bersuci untuk solat. Bersuci untuk aku solat. Kalau seseorang tu niat sahaja aku mandi sahaja. Sahaja aku mandi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak? Boleh tak? Boleh kalau seseorang tu hanya niat sahaja aku mandi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah niat tu. Lillahi Ta'ala.
Kita katakan dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Perlu sebutkan mandi apa yang kamu nak sebutkan ni. Adalah mandi wajib. Mandi yang diwajibkan ke atas kamu. Barulah sah dia punya mandi wajib. Kalau dia hanya niat nawaitul ghusli sahaja, nawaitul ghusla sahaja aku niat mandi sahaja, tak sebut wajib, maka dia akan jadi mandi sunat. Mandi sunat sahaja. Okey? Maka itu apakah niat yang kita perlu niatkan? Okey, sekarang kita dah tahu bilakah waktu kita berniat. Yang kedua, kita dah tahu niat apa yang kita nak niatkan. Okey, masalah. Jika seseorang itu ada beberapa perkara yang berlaku kepada dia, perkara yang mewajibkan mandi, berlaku kepada dia lebih daripada satu. Contohnya, dia berlaku kepada dia, Allahumma salli ala Muhammad, al-jima', persetubuhan. Kemudian keluar mani lagi. Jima' tu kan dah satu perkara yang mewajibkan mandi. Keluar mani juga adalah perkara yang mewajibkan mandi. Sekarang dia ada dua sebab yang berlaku kepada dia yang mewajibkan dia mandi. Adakah dia perlu mandi dua kali? Sebab dua sebab yang berlaku pada dia? Tak perlu. Cukup dengan satu sekali mandi sahaja dan cukup dengan satu niat sahaja. Niat pun satu sahaja. Tak perlu mandi. Saja aku mandi wajib sebab aku keluar mani. Saja aku mandi wajib sebab aku jima' contohnya. Tak perlu niat dua. Niat pun satu. Saja aku mandi untuk mengangkat hadas pun hadas besar pun dah cukup dah. Ataupun sahaja aku mandi wajib pun dah cukup dah. Dah mengangkat ke seluruh sebab-sebab tadi yang berlaku kepada dia. Walaupun berkumpul ke 6 sebab pada dia. Tapi itu mustahil lah. Okay? Tak mungkinlah berlaku 6 perkara pada satu masa. Baik. Maka cukup dengan satu niat dan cukup dengan mandi yang satu sahaja. Begitu juga kalau berlaku pada mandi sunat. Contohnya seseorang itu ada berlaku pada dia beberapa perkara yang menyunatkan dia mandi. Contoh, dia berada pada hari raya dan juga pada hari Jumaat, dan kebetulan ketika itu dia pergi haji. Niat apa? Mandi ihram contohnya. Sunat kan? Mandi ihram pada hari raya dan pada hari Jumaat, dan nak mandi ihram. Tiga-tiga ni perkara yang sunat. Adakah kena mandi 3 kali baru dapat 3 pahala sunat? Tak perlu. Cukup cuma dia memperbanyakkan niat sahaja. Saja aku mandi sunat hari raya, hari Jumaat dan sunat ihram. Maknanya satu niat itu sahaja dah mendapatkan 3 pahala bagi setiap mandi sunat. Boleh faham? Okey. Masalah yang kedua, bagaimana kalau seseorang itu berhimpun kepadanya 2 jenis mandi? Satu mandi yang wajib, satu mandi yang sunat. Okey. Adakah cukup dengan dia niat satu sahaja? Contoh, contoh dia kena mandi wajib ni. Contohnya dia keluar mani. Okey. Dan kebetulan hari itu hari Jumaat pula. Tak, malam Jumaat kan? Hari Jumaat pula. Maka sekarang dia nak mandi wajib dan nak mandi sunat. Boleh tak hanya dia niatkan satu sahaja? Saja aku mandi wajib, dapat tak pahala mandi hari Jumaat? Dalam masalah fardu dengan sunat, perlu niatkan kedua-duanya. Kalaulah dia hanya niat mandi wajib sahaja, maka tak dapat pahala mandi sunat Jumaat. Okey? Ataupun dia mandi sunat Jumaat sahaja, tak niat mandi wajib, maka tak terangkat hadas besar dia. Okey? Tak terangkat hadas besar dia. Maka perlu niat dua-dua. Cuma kedepankan niat yang wajib dahulu. Saja aku mandi wajib dan juga mandi sunat Jumaat contohnya. Okey? Baru dapatlah dua-dua pahala. Dapat pahala wajib pun dapat, pahala sunat pun dapat. Itu kalau masalah apa? Kalau masalah sunat dengan wajib. Tapi kalau macam tadi, dia Allahumma salli sunat semua. Sunat cukup satu niat saja dapat semua. Dapat semua. Baik. Itu adalah rukun pertama bagi mandi wajib, iaitu berniat. Niatnya apa? Sahaja aku mandi wajib ke? Sahaja aku mengangkat hadas besar ke? Sahaja aku mengangkat janabah ke? Ataupun sahaja aku bersuci untuk solat. Yang kedua, dia ada 2 rukun sahaja. Yang pertama niat, yang kedua adalah ta'mimul badani bil ma'. Ta'mim ni apa? Ta'mim amma ya'ummu. Menyeluruhkan air. Menyeluruhkan air ke seluruh badan. Okey, maksudnya menyampaikan air ke seluruh badan. Bila sebut seluruh badan di sini dalam masalah mandi wajib, termasuk bulu, rambut dan tempat tumbuh rambut juga wajib disampaikan air. Termasuk rambut dan segala jenis bulu yang berada di tubuh badan dia, segala jenis daging yang berada di tubuh badan dia, yang kulit yang luaran sahaja, dan juga tempat tumbuh rambut juga wajib disampaikan air. Berbeza dengan masalah wuduk.
Dalam masalah wudu, bagi lelaki dikecualikan jambang dan juga janggut yang tebal. Hanya wajib basuh luar sahaja kan. Tapi dalam masalah mandi wajib, semuanya wajib disampaikan air. Satu persatu. Bahkan tempat tumbuh rambut, tempat tumbuh janggut pun perlu sampaikan air. Sebab dia kena menyeluruhkan air ke seluruh badan. Dalam Zubat kata, wal fardu ta'mimun li jismin dhahara sya'ran wa dhufran manbatan wa bashara. Dan perkara yang wajib dalam mandi wajib itu adalah mengumumkan, menyeluruhkan air ke seluruh jisim yang zahir. Termasuk rambut, termasuk kuku, termasuk tempat tumbuh rambut dan segala jenis kulit. Segala jenis kulit. Rambut pun kena basuh, tempat tumbuh rambut pun kena basuh. Tempat tumbuh bulu pun kena basuh. Maka kena perhatikan, perhatikan bahagian-bahagian daripada tubuh badan kita yang mungkin sukar untuk sampaikan air. Contohnya mana? Contohnya lipatan-lipatan di perut. Contohnya lipatan-lipatan di ketiak, maaf cakap. Tak. Contohnya bagi perempuan yang sayyib, yang dah berkahwin. Perempuan yang dah berkahwin, ada bahagian di kemaluan mereka yang tertutup ketika mana mereka berdiri. Bahagian tersebut tertutup ketika mana mereka berdiri. Okey, bahagian itu dipanggil bahagian zahir juga, wajib dibasuh. Bahagian yang tertutup ketika mana mereka berdiri bagi perempuan yang dah berkahwin. Maka bahagian itu dipanggil bahagian yang zahir juga, maka wajib dibasuh. Maka sebab tu setengah Tok Guru mengajar, dia kata bagi perempuan yang dah berkahwin, wajib bagi mereka ketika mandi kena duduk sekejap, duduk bercangkung sekejap supaya terbuka tempat yang tertutup ketika mana dia berdiri. Kerana bahagian itu adalah bahagian yang zahir. Dia kena sampaikan air ke kawasan tersebut. Berbeza dengan perempuan yang belum kahwin. Dipanggil bikr. Bikran. Perempuan yang anak dara lagi, yang belum berkahwin, sama sahaja. Dia duduk, dia berdiri ke sama sahaja. Bahagian tersebut sentiasa tertutup. Maka dia tak wajib. Okey, maknanya bukan tak wajib. Maknanya dia, Allahumma salli Muhammad, tidak ada bahagian yang tertutup ketika mereka berdiri. Berdiri dan duduk sama sahaja. Berbeza dengan orang yang dah kahwin. Orang yang sayyib, yang dah kahwin, okey, ada bahagian yang tertutup ketika mana mereka berdiri. Bahagian itu wajib mereka sampaikan air. Macam mana nak sampaikan air kalau dia tak terbuka? Maka wajib dia duduk sekejap. Bukan ada orang faham dia kena duduk je mandi. Bukan. Duduk sekejap je supaya ketika itu sampaikan air ke kawasan tersebut. Bukan daripada awal mandi kena duduk, bukan. Okey. Maka kena jaga tempat-tempat yang mungkin sukar untuk sampaikan air. Dalam telinga contohnya. Ni dalam telinga ni juga dikira zahir. Okey. Hidung yang mana yang zahir, yang mana yang batin? Hidung yang nampak ni zahir. Okey, di luar ni masih lagi zahir. Bibir kita yang mana? Yang kering itu yang zahir. Yang dalam bukan zahir. Mata, dalam mata bukan, tak wajib basuh. Okey, khilaf antara ulama. Mata ni adakah anggota zahir ataupun anggota batin? Anggota yang zahir wajib sampaikan air ke seluruhnya. Okey, celah-celah perut, celah-celah peha. Okey. Maaf cakap, celah-celah tempat yang kita duduk ni. Iliyatain. Tak. Celah-celah kangkang kita. Maknanya semua tempat-tempat yang susah untuk sampaikan air kena fokus, kena cakna sikit. Kena perhatikan. Supaya kita benar-benar yakin air dah sampai ke seluruh anggota badan kita yang zahir. Kuku kita, tak. Rambut kita, adakah perkara-perkara yang boleh menghalangkan air sampai ke rambut, maka kena buang dahulu. Okey, maka kena sampaikan air ke seluruh badan. Kena sampaikan air ke seluruh badan. Baik. Maka itu adalah rukun yang kedua. Rukun yang kedua adalah menyampaikan air ke seluruh badan yang zahir. Yang zahir, yang zahir. Baik. Dah habis dah rukun wudu, rukun mandi. Dua perkara saja. Yang pertama adalah niat, yang kedua mengalirkan air ke seluruh badan. Senang saja. Bagi masalah Allahumma salli Muhammad, bagi masalah rukun mandi wajib hanya ada dua perkara sahaja. Berbeza dengan rukun wudu. Padahal perbuatannya lebih besarnya mandi wajib, tetapi rukunnya dua sahaja. Perbuatannya lebih kecil iaitu wudu, rukun dia 6. Bermula dengan niat, diakhir dengan tertib. Sebab apa di wudu ada tertib? Di masalah mandi tidak ada tertib. Kerana wudu ada 4 anggota. Sedangkan mandi wajib hanya ada 1 anggota sahaja. Seluruh tubuh badan kita ini dipanggil 1 anggota sahaja. Maka boleh mula daripada bawah,
atas, kanan, kiri boleh, tak ada masalah. Cuma nanti lepas ni kita akan bincangkan cara yang sebenar, cara yang sunat, yang afdal untuk kita mandi wajib. Macam mana cara yang benar untuk kita melakukan mandi wajib ini. InsyaAllah kita akan masuk. Sekarang kita akan sebutkan beberapa perkara yang sunat ketika mandi wajib dan juga cara yang betul. Mana-mana cara pun boleh sebenarnya nak mandi wajib ni, tidak ada masalah. Selagi mana kamu dah menyampaikan air ke seluruh badan, maka dah sah mandi wajib kamu. Tetapi kita ada kaifiah, cara-cara yang afdal yang kita ambil daripada para ulama, yang mereka ambil daripada para sahabat sampai kepada Nabi SAW. Ada cara-cara yang afdal. Maka kata guru kita Sayyidi Habib Umar, sebanyak mana kita cuba untuk mengamalkan sunnah dalam mandi wajib, maka sebanyak itulah Allah akan menyucikan hati kita. Kerana mandi wajib dan juga berwudu ini adalah bentuk penyucian yang zahir. Kita berusaha untuk menyucikan anggota kita yang zahir, maka anggota kita yang batin Allah sendiri akan sucikan. Lalu kita berusaha untuk membuat segala sunat dalam masalah mandi wajib. Sebanyak mana kamu mengamalkan sunat-sunat dan adab-adab dalam kamu bersuci, sama ada dalam berwudu ataupun mandi wajib, maka Allah sendiri akan menyucikan hati kamu. Maka kita niatkanlah dengan kita amalkan sunat ini supaya Allah sucikan juga hati kita. Kerana tak akan Allah SWT buat satu perkara yang zahir ini tanpa dia ada connection dengan perkara yang batin. Mesti ada connection. Mesti ada hubungan di antara anggota kita yang zahir ini sampai ke dalam hati kita. Dengan kita memperbanyakkan berwudu, dengan kita memperbaiki mandi wajib kita, itu adalah salah satu cara untuk kita membersihkan hati kita. Sebab itu dinamakan bersuci. Bersuci itu ada bersuci yang zahir, ada bersuci yang batin. Yang mana lebih kita kena utamakan? Yang batin itu lebih kita kena utamakan. Cuma yang zahir ini wajib buat. Mandi wajib ini perkara yang wajib kita buat. Maka sebanyak mana kamu berusaha untuk memperbaiki perkara yang zahir kamu, maka Allah akan memperbaiki hati kamu. Kerana tidak ada sesuatu zat yang boleh membaiki hati kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita ini berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh membolak-balikkan hati kita bila-bila masa sahaja. Hari ini kita ada majlis ilmu, besok waliyadzubillah boleh kita pergi ke majlis maksiat. Tidak ada mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini orang tu berada di kelab-kelab malam contohnya. Besok dia boleh masuk dalam masjid jadi orang yang paling banyak beribadah. Tidak ada mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita ini, hati manusia ini berada di tangan Allah Subhanahu, berada di penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Maka perlu kita berhati-hati dalam kita mandi wajib dan juga berwudu supaya apa? Kita cuba aplikasikan segala sunat dan adab dalam kita bersuci ini supaya dengan niat Allah bersihkan hati kita. Kerana kebersihan hati itulah yang akan dipandang mula-mula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika baik hati dia, maka baiklah seluruh anggota badan dia. Jika buruk hati dia, maka buruklah seluruh anggota badan dia, buruklah segala amalan dia. Okey? Baik, insya-Allah. Sekarang kita akan bincangkan tentang kaifiah yang betul untuk kita mandi wajib. Apa yang mula-mula kita buat dahulu? Okey, saya akan sebutkan di sini. Yang pertama adalah sebelum kita mandi wajib apa semua ni, pertama sekali hendaklah kita membuang dahulu, membersihkan diri dahulu daripada kotoran. Membersihkan diri daripada kotoran. Saya tak sebut membersihkan diri daripada najis, membersihkan diri daripada kotoran. Sama ada dia najis ataupun tidak. Sebab ada kotoran yang tak najis. Contohnya apa yang kotoran? Dia kotoran tapi dia tak najis. Contohnya air mani. Air mani tidak najis. Tapi disunatkan juga kita membersihkan dahulu kemaluan daripada perkara yang kotor walaupun tak najis seperti mani. Apatah lagi kalau najis. Kalau dia najis, kena bersihkan dahulu. Basuh dahulu. Okey, basuh kemaluan dia daripada mani ataupun contohnya air kencing ataupun perkara lain. Kemudian menghadap kiblat. Kita nak mandi ni kita kena disunatkan kita menghadap kiblat. Dan mula-mula sekali kita baca bismillah, baca basmalah. Baca basmalah, baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam tandas, kalau dalam tempat buang najis toilet bukan bilik air, kita panggil tandas kan. Kalau dalam tandas, mandi dalam tandas, baca dalam hati sahaja. Kemudian lepas menghadap kiblat, baca bismillah. Kalau dalam bilik air boleh baca kuat, tak ada masalah. Kemudian bersiwak. Bersiwak kita dah belajar sebelum ni. Siwak dahulu. Siwak dahulu, kemudian basuh pergelangan tangan kita. Lepas basuh pergelangan tangan, berkomor. Berkomor, masukkan air dalam hidung. Kemudian, sekarang niat apa ni? Kita niat sunat mandi wajib. Kita niat sunat mandi wajib. Sebab sebelum mandi wajib pun disunatkan kita berkomor, disunatkan kita masukkan air ke dalam hidung.
Jadi perkara yang sunat sebelum berwuduk antaranya berkomor dan juga istinsyak, masukkan air dalam hidung. Juga disunatkan sebelum mandi wajib. Okey. Kemudian lepas dah kita berkomor, dah basuh tangan, apa? Dah siwak apa semua kan? Okey. Perkara yang ketiga adalah ulama menyarankan kita untuk kita membasuh kemaluan dahulu. Membasuh kemaluan dahulu. Maknanya tadi kan dah buangkan kotoran. Sekarang tujuan dia adalah apa? Untuk supaya apa? Supaya apa kita kena basuh kemaluan dahulu baru kita mandi wajib yang penuh. Supaya nanti lepas mandi wajib, ketika mandi wajib nanti, kita tak perlu sentuh dah kemaluan. Sehingga mana membatalkan wuduk kita. Bermaksud dengan mandi wajib, kita dah berwuduk sekali. Okay. Seseorang tu bila dia mandi wajib, okay, wuduk dia pun akan dapat sekali. Maknanya lepas mandi wajib, tak perlu berwuduk dah ada wuduk sekali dah. Kita angkat hadas besar, hadas kecil pun terangkat sekali. Dengan syarat dia tak melakukan perkara yang membatalkan wuduk ketika mandi wajib. Ketika mandi wajib. Kalau tengah mandi dia pun sentuh kemaluan dia. Sekarang kita kata mandi dia betul lah sah, tapi wuduk dia dah terbatal. Maka lepas mandi wajib dia kena ambil wuduk lagi sekali. Okey, untuk mengekalkan wuduk dia itu, maka ulama menyarankan dia basuh dulu kemaluan dia sebelum dia mandi wajib. Tetapi basuh kemaluan dia tadi dengan niat raf'il janabah. Basuh kemaluan tu niat mandi wajib terus. Ketika dia basuh kemaluan tu, dia niat aku basuh kemaluan ni bukan untuk menyucikan ni. Aku tadi yang pertama dah sucikan daripada najis dan kotoran. Sekarang ni aku buat ni untuk mengangkat hadas dah. Untuk mengangkat hadas besar kawasan kemaluan sahaja. Boleh boleh dalam masalah mandi wajib tak ada masalah. Kita nak basuh tangan dahulu, nanti biar dulu. Nak basuh kepala dahulu, nanti yang lain biar dulu, boleh. Maka kita mulakan dengan mana? Mulakan dengan kemaluan dahulu. Supaya apa? Sekarang kita dah pegang kemaluan, dah kita basuh, dah kita niat raf'ul janabah. Kita niat mandi wajib. Okey. Maka dah terangkat janabah di kawasan kemaluan. Tinggal apa je lagi? Tinggal mandi yang lain je lah. Dia dah selesai mandi semua, tak perlu dah sentuh kemaluan lagi kali kedua. Dan wuduk kita terjaga. Wuduk kita terjaga. Okey. Boleh faham Maka selepas kita dah sucikan kemaluan daripada najis tadi. Kemudian kita dah berkomor, siwak, baca bismillah apa semua, menghadap kiblat, basuh kemaluan dulu. Dengan makna lepas ni tak perlu dah sentuh dengan tangan kita. Tak perlu dah pegang kemaluan dah. Okey. Maka ketika mana kita basuh kemaluan tadi, kita niat apa? Niat raf'ul janabah. Niat angkat hadas besar terus. Boleh. Itu kalau mandi wajib lah. Kalau mandi sunat, kalau dia nak mandi sunat hari Jumaat, dia niat mandi sunat lah. Niat mandi sunat. Okay, lepas dia dah basuh kemaluan sudah, dah alirkan air ke seluruh kawasan kemaluan dia. Okey. Maka lepas tu barulah dia berwuduk. Sebab berwuduk dalam mandi wajib disunatkan sebelum dan juga selepas. Antara sunat mandi wajib, disunatkan dia berwuduk sebelum dan selepas. Kenapa selepas kena berwuduk juga Ustaz? Sedangkan dah ada wuduk. Itu sunat. Kita tak cakap dia wajib, dia sunat berwuduk. Selepas mandi wajib. Itu kalau dia tak menyentuh kemaluan dia ketika mandi wajib. Kalau dia menyentuh kemaluan dia ketika dia mandi wajib, maka berwuduk selepas mandi wajib. Jadi wajib je dia nak semayang. Sebab dah tak ada wuduk dah. Okey, sekarang kita bincang apa? Berwuduk sebelum mandi wajib ni. Okey, berwuduk sebelum mandi wajib. Berwuduk dengan sempurna. Berwuduk seakan-akan dia nak solat. Walaupun perkara itu hanyalah sunat sahaja. Maka bersiwak balik, komor balik lagi sekali, masukkan air dalam hidung balik sekali lagi. Ini untuk sunat berwuduk. Tengok macam mana ulama telitinya mereka dalam mengamalkan sunnah. Ulama meletakkan tadi dah berkomor dah, tadi dah bersiwak dah. Itu sunat mandi wajib. Sekarang sunat dalam berwuduk pula. Buat lagi sekali. Siwak lagi sekali, baca bismillah lagi sekali, berkomor lagi sekali, masukkan air dalam hidung dan keluarkan balik lagi sekali. Dan ketika dia berwuduk itu, kata para ulama, disunatkan dia tutup kemaluan dia. Pakai kain. Sebab apa? Sebab sekarang berwuduk tak perlu kamu buka kemaluan kamu. Mandi betul lah kamu kena buka. Tak. Tapi ketika berwuduk, tutup. Maknanya agak sukarlah di sini. Nak kena pakai kain pula. Okay. Atau memang sebenarnya sunat kita pakai mandi dengan mengenakan pakaian. Okey. Tapi kalau perlu buka, boleh buka. Tapi sekarang nak berwuduk, tak perlu. Okey. Baik. Setelah dia berwuduk, wuduk yang sempurna.
Ini wuduk apa ni? Ini wuduk sunat sebelum mandi wajib. Apa dia nak niat wuduk tu? Nak niat apa wuduk tadi yang sebelum mandi wajib itu? Kalau dia berhadas-hadas yang kecil. Maknanya, kalau dia nak berwuduk tu, dia niat apa wuduk ni? Niat mengangkat hadas yang kecil. Dia niat angkat hadas terus. Niat mengangkat hadas yang kecil. Okey? Niat wuduk biasalah maksudnya. Niat wuduk biasa. Kemudian, lepas dia dah selesai berwuduk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selepas dia selesai berwuduk, dia pun mula nak mandi ni. Barulah mula nak mandi wajib. Tapi kena faham dia dah mula dah mandi wajib tadi pada masalah masuk kemaluan tadi. Dah mula dah sebenarnya. Tapi ini baru permulaan yang kedua. Maka dia mulakan mandi wajib itu dengan dia membasuh kepala dia sebanyak 3 kali. Dan ketika itulah dia niat kali kedua. Niat sahaja aku basuh kepala ni apa? Untuk mandi wajib seluruh badan ni. Okey? Tadi dia dah niat mandi wajib dah. Itu bahagian kemaluan sahaja. Sekarang baru dia niat yang biasa. Dia basuh kepala dia sebanyak 3 kali. Dia niat bila dia niat ni, ketika mana dia basuh kepala sebanyak 3 kali. Maka dia niat niat sahaja aku mengangkat hadas besar ke, sahaja aku mandi wajib ke, sahaja aku mengangkat janabah ke, ataupun kalau mandi sunat, niat sunat lah. Sahaja aku mandi sunat Jumaat, sahaja aku mandi sunat hari raya contohnya. Lepas dia basuh kepala, okey. Lepas basuh kepala, barulah dia basuh, dia mandikan bahagian depan sebelah kanan. Bahagian depan sebelah kanan dia. Saya kalau tengok kamera ni belah kiri dah jadi kan. Belah kanan bahagian depan. Kemudian 3 kali basuh bahagian kanan depan 3 kali. Kemudian bahagian belakang kanan 3 kali. Ini depan, kanan. Jangan basuh semua terus. Ini yang afdal, kaifiah yang afdal. Nak mandi macam-macam mana pun tak ada masalah. Nak kaki ke atas, kepala ke bawah tak ada masalah. Tapi ini cara yang afdal. Cara untuk kita mengikut sunat Nabi SAW. Okey, mandikan bahagian depan kanan dahulu sampai ke bawah sebanyak 3 kali. Kemudian bahagian belakang yang kanan juga. Utamakan yang kanan dahulu. Kiri jangan buat lagi. Buat kanan depan, kanan belakang. Setiap kanan itu 3 kali buat basuh. Okey, kemudian barulah sebelah kiri depan. Sebelah kiri depan. Barulah sebelah kiri belakang. Bila dah selesai, sebelah kanan depan, sebelah kanan belakang, sebelah kiri depan, sebelah kiri belakang. Sekarang dah selesai dah mandi wajib dia. Perlu ke dia sentuh kemaluan lagi? Tak perlu sentuh dah. Sampaikan air sahaja. Maknanya alurkan air sahaja, tak perlu sentuh dah. Sebab dia dah sucikan dah tadi pada peringkat pertama tadi. Itu tujuan ulama kata basuh kemaluan dahulu. Dan boleh kita niatkan terus, mandi wajib terus di situ. Okey, maka tidak ada masalah. Maka sekarang bila dia dah selesai sampai ke belakang yang kiri tadi, maka selesailah mandi wajib dia dan dia sekarang dah berwuduk. Ibaratnya dah 2 kali wuduk dah. Wuduk yang tadi yang dibuat sunat tu dan juga wuduk yang didapat dengan mandi wajib tu. Okey? Walau bagaimana pun begitu pun disunatkan lagi dia berwuduk selepas dia mandi wajib. Disunatkan lagi, sunat lagi dia berwuduk sekali lagi untuk mandi wajib. Lepas mandi wajib. Sebab wuduk disunatkan sebelum dan selepas mandi wajib. Cuma kalaulah kata dia tak nak buat wuduk sebelum dan selepas. Okey? Kata kalau dia tak nak buat wuduk sebelum dan selepas mandi wajib, tak nak buat sunat tu, maka dah cukup dah, dia dah ada wuduk dah. Sebab ketika mana dia mandi, dia dah tak pegang dah kemaluan dia. Maka dengan mengangkat hadas besar, hadas kecil kita pun terangkat sekali. Okey? Hadas kecil kita pun terangkat sekali. Okey, jadi selesailah mandi wajib dia. Lepas dia mandi wajib, maka boleh juga dia nak bacakan doa selepas wuduk. Sebab dia kan berwuduk tadi kan. Boleh juga dia baca doa yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minat mutahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Maka itu adalah kaifiat ataupun cara-cara yang betul, cara-cara yang sempurna. Bukan betul cara-cara yang sempurna untuk mandi wajib. Untuk mandi wajib dalam tu dah ada sunat sekali. Dan antara sunat mandi wajib ni adalah mandi dalam keadaan menutup aurat. Sunat mandi wajib adalah mandi dalam keadaan menutup aurat. Kemudian sunat bagi suami ataupun isteri mandi bersama suami, suami mandi bersama isteri, sunat. Nabi SAW ataupun Sayyidina Aisyah
meriwayatkan satu hadis daripada Nabi SAW bahwasanya Sayyidina Aisyah pernah mandi bersama dengan Nabi SAW. Mandi tutup aurat mereka, mandi tutup aurat. Mandi dalam keadaan tutup aurat dan mereka berkongsi daripada bekas air yang sama. Begitu apa? Kita kata romantis lah Nabi dengan isteri dia. Maka sunat bagi seorang suami mandi dengan isteri dan juga isteri mandi dengan suami. Baik. Kemudian apa lagi? 10.50. Okay, kita masuklah sikit, kita selesaikan. Kita masuk kepada masalah mandi sunat. Berapa banyak jenis mandi sunat ada? Dengan sekali waktu dia. Ada beberapa mandi yang dinamakan mandi sunat. Al-Aghsal Masnunah. Mandi-mandi yang disunatkan kita untuk mandi pada waktu-waktu tertentu. Yang pertama sekali yang paling afdal adalah mandi hari Jumaat. Mandi hari Jumaat. Dipanggil Ghuslul Jumaah. Sebab apa dia paling afdal? Sebab dikatakan ada setengah mazhab di sisi mereka mandi Jumaat adalah wajib. Tak silap saya mazhab Maliki ataupun Hambali. Di sisi mereka mandi Jumaat itu hukumnya wajib. Tetapi Imam Syafi'i kata tak wajib, sunat sahaja. Maka bila ada sahaja khilaf pada masalah wajib ke tak wajib, maka dia akan menjadi sunat yang dituntut sangat. Supaya kita keluar daripada khilaf. Contoh mandi Jumaat ini dalam mazhab lain wajib. Maka dalam mazhab kita sunat, tetapi dia sunat yang sangat dituntut. Bahkan menjadi mandi sunat yang paling afdal sekali. Sebab apa paling afdal? Sebab untuk keluar daripada khilaf masalah dia. Maka kena mandi juga. Supaya keluar daripada khilaf. Okey. Cumanya mandi sunat Jumaat ini hanya disunatkan bagi siapa? Bagi mereka yang nak pergi solat Jumaat sahaja. Bagi mereka yang nak pergi solat Jumaat sahaja. Bagi mereka yang tak nak pergi solat Jumaat, sama ada sebab dia perempuan. Tapi perempuan pun boleh sembahyang Jumaat. Kalau perempuan sembahyang Jumaat, tak perlu dah sembahyang Zuhur. Okey, sunat bagi mereka, cuma tak wajib lah. Kalau lelaki ni kan fardu ain. Kalau lelaki yang mustautin dan mukim, hukum dia fardu ain. Tapi kalau perempuan hukumnya sunat sahaja. Kalaulah perempuan tu walaupun dengan sunat hukumnya itu, dia sembahyang Jumaat, sekali dah tak perlu dah sembahyang Zuhur lagi. Sebab sembahyang Jumaat adalah ganti bagi sembahyang Zuhur. Ala qaul. Baik. Maka sembahyang Jumaat ini hanya disunatkan bagi mereka yang nak hadir sembahyang Jumaat sahaja. Kalau mereka yang tak nak hadir sembahyang Jumaat, sama ada sebab dia perempuan, tak nak pergi sembahyang Jumaat. Okey? Ataupun sebab dia musafir, tak nak pergi sembahyang Jumaat, maka tak sunat dia mandi Jumaat. Ataupun sebab dia sakit, tak diwajibkan mandi Jumaat. Okey? Tak diwajibkan solat Jumaat, maka tak disunatkan dia mandi sunat Jumaat. Bila mana dia tak diwajibkan solat Jumaat dan dia tak nak pergi solat Jumaat, maka tak disunatkan dia untuk mandi sunat Jumaat. Okey, maka mandi hari Jumaat ini hanyalah disunatkan bagi mereka yang nak hadir ke dalam solat Jumaat. Dan afdal dia apa? Sebelum tu waktu dia masuk bila waktu mandi Jumaat masuk dengan masuknya subuh hari Jumaat. Waktu bila mula nak mandi Jumaat ni, kalau dalam ni muslimat semua kan, pesan kepada anak-anak lelaki kita, nak mandi Jumaat tu bila waktu masuk dia, selepas subuh dah boleh mula mandi. Selepas subuh baru boleh mula mandi Jumaat. Jangan mandi sebelum subuh. Kalau mandi sebelum subuh, tak sah mandi sunat Jumaat dia. Okey. Dan habis waktu dia bila? Habis waktu dia bila dah tak sempat nak sembahyang Jumaat lah. Tak, orang dah setengah solat Jumaat dia tak mandi lagi. Maka habislah waktu dia. Tapi afdalnya kita mandi Jumaat ni bila? Sebelum kita keluar untuk solat Jumaat. Maknanya lepas mandi, terus siap-siap pakai baju, terus keluar sembahyang Jumaat. Jangan mandi dulu pagi pukul 8, pukul 11 nanti baru keluar sembahyang Jumaat. Itu tak afdal. Afdal dia mandi tu dilewatkan sampai ke waktu dia nak keluar sembahyang Jumaat. Maknanya lepas mandi, siap-siap pakai baju apa semua, buat sunat Jumaat, pakai serban, pakai baju putih apa semua, terus keluar untuk solat Jumaat. Dalam ni semua wanita rasa macam tak penting, tapi penting untuk anak-anak kita nanti. Kita pesan pada anak kita, abang long dah mandi ke belum Jumaat? Kadang-kadang ada mereka yang tak pernah mandi Jumaat pun, tak tahu pun ada sunat mandi Jumaat. Sedangkan itu antara mandi sunat yang paling afdal untuk lelaki. Okey, itu mandi yang pertama. Disunatkan hanya bagi mereka yang nak solat Jumaat saja. Yang kedua, mandi sunat yang kedua adalah mandi sunat hari raya. Mandi sunat 2 hari raya. Sama ada hari raya Aidilfitri ataupun hari raya Aidil Adha. Okey, bagi sunat hari raya ini
disunatkan bagi seluruh mukmin, seluruh muslim. Sama ada dia nak hadir sembahyang hari raya ataupun tidak. Semuanya disunatkan. Bahkan dikatakan disunatkan walaupun daripada orang yang haid. Disunatkan walaupun daripada orang yang dalam keadaan haid ataupun nifas. Bahkan disunatkan bagi mereka yang belum mumayyiz lagi. Ustaz kata hari itu tak boleh perempuan nak mandi wajib. Tak boleh berwuduk, tak boleh bersuci. Sebab sekarang kita bukan mandi untuk bersuci. Kita mandi disebabkan kita membesarkan hari raya itu. Kita membesarkan syiar Islam. Hari raya ini di antara syiar Islam. Mercu tanda orang Islam. Kata Allah dalam Quran, "Wa man yu'azzim min sya'airillah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang membesarkan syiar-syiar Islam, syiar-syiar Allah, maka itu adalah tanda ketakwaan hati dia. Tanda hati dia bertakwa bila mana dia membesarkan mercu tanda Islam. Apa mercu tanda Islam? Contohnya hari raya. Hari raya kan mercu tanda, maknanya itu tanda orang Islam je yang buat benda tu. Contohnya Kaabah, haji, Quran. Itu semua mercu tanda Islam. Dan yang paling besar sekali mercu tanda Islam apa? Tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah tanda ketakwaan hati dia. Dan siapa yang tak membesarkan Nabi, tak suka puji Nabi, tak suka dengar orang puji Nabi, tak suka dengar orang membesarkan Nabi, itu tanda hati dia tidak bertakwa. Itu tanda hatinya tidak bertakwa. Maka kita mandi hari raya ini bukan untuk membersihkan badan kita, bukan untuk mengangkat hadas, tapi untuk membesarkan hari raya itu sendiri. Maka disunatkan mandi hari raya ini kepada semua orang. Sama ada dia nak hadir solat hari raya ataupun tidak. Sama ada dia haid ataupun tidak. Sama ada dia lelaki ataupun perempuan, sama ada dewasa ataupun kanak-kanak, semuanya disunatkan mandi hari raya Aidilfitri. Dan juga di antara mandi yang paling afdal. Okey, masuk waktu dia bila? Bila masuk waktu dia? Okey, berbeza dengan mandi Jumaat. Mandi Jumaat tadi masuk waktu dia bila? Subuh kan? Okey. Mandi hari raya masuk waktu dia adalah 1/2 malam. Pertengahan malam. Contohnya malam kita 12 jam kan? Pukul 7 malam kan? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katalah pukul 6 subuh. 11 jam. 11 jam bagi 2. Tinggal berapa? Jadi 11 jam bagi 2, 5 jam setengah. Okey, 5 jam setengah. Lepas 5 jam setengah dah masuk 1/2 malam. Maknanya pukul 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1/2 dah boleh mula mandi sunat hari raya. Mungkin dia sibuk nak bakar sate ke nak buat lemang kan. Mandi awal-awal lagi. Tak ada masalah. Pukul 2 pagi dah boleh mandi dah. Masuk waktu hari raya, mandi hari raya ni pada pertengahan malam. Pada pertengahan malam. Dan keluar waktu dia bila? Maghrib nanti baru keluar. Maknanya asar masih lagi boleh mandi. Waktu asar contohlah kata dia tak mandi pagi sibuk. Tak, bakar lemang apa semua. Layan tetamu hari raya. Tak, ataupun sembelih korban. Petang baru teringat belum mandi lagi. Masih lagi boleh mandi walaupun sebelum terbenam matahari. Dengan terbenamnya matahari masuk waktu maghrib, barulah habis waktu mandi hari raya. Maka kalau tiba hari raya nanti, jangan lupa untuk mandi sunat hari raya. Dan pesan kepada anak beranak kita semua, kakak, adik apa semua, suami apa semua, mandi sunat hari raya. Kerana mandi itu untuk hari tersebut. Bukan untuk solat. Berbeza dengan mandi tadi. Mandi Jumaat tadi. Itu perkara yang kedua. Aidilfitri dan Aidil Adha, dua-duanya disunatkan mandi. Dan Jumaat juga sebenarnya adalah hari raya orang mukmin. Hari raya orang mukmin ada 3. Hari raya Aidilfitri, Aidil Adha, yang ketiga hari Jumaat itu juga hari raya orang mukmin. Ada setengah ulama menambahkan lagi, apa lagi hari raya keempat? Hari lahir Nabi SAW. Itu juga hari raya bagi mereka yang cinta pada Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, setiap hari aku tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu adalah hari raya untuk aku. Setiap hari aku tidak bermaksiat kepada Allah, itu adalah hari raya untuk aku. Bermaksud kalau hari raya Aidilfitri, hari raya tapi dia buat maksiat, bagi dia bukan hari raya untuk dia. Sebab raya ni kita nak merayakan, nak meraihkan. Okey, maka tidak ada keraian pada perkara maksiat. Okey, maka hari raya orang Muslim ada 3. Aidilfitri, Aidil Adha dan juga hari Jumaat. Hari Jumaat tu hari raya yang tiap minggu berulang. Hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha
Hari raya yang berulang hanya setahun sekali sahaja. Baik. Yang ketiga, mandi sunat yang ketiga. Mandi sunat bagi mereka yang memandikan jenazah. Okey, sunat bagi mereka yang memandikan jenazah. Bagi mereka yang tugas dia memandikan jenazah ataupun dia tolong-tolong orang mandikan jenazah, sunat bagi dia mandikan diri dia juga. Okey, ini bukan sebab kena badi ke apa, bukan, memang sunat. Memang sunat. Walaupun mayat yang dimandikan itu adalah mayat orang kafir. Walaupun mayat yang dimandikan itu adalah mayat orang kafir. Walaupun dia yang memandikan itu dalam keadaan haid dan nifas, juga dia sunatkan mandi, dipanggil ghuslu ghasilil mayyit. Mandi bagi orang yang memandikan mayat. Bila masuk waktu dia bila dah selesai dimandikan jenazah tersebut, barulah masuk waktu dia. Okey? Bagi orang yang mandi jenazah, disunatkan untuk dia mandi sunat selepas dia selesai mandi jenazah tersebut. Bagi orang yang mengangkat jenazah pula, disunatkan untuk dia berwuduk selepas dia angkat jenazah. Boleh faham? Bagi mereka yang mandikan orang mati, maka dia disunatkan mandi. Bagi orang yang angkat jenazah sahaja, angkat jenazah, okey, dia disunatkan berwuduk sebelum dia solat jenazah tu. Baik. Kemudian antara mandi sunat lagi adalah mandi sunat istisqa. Ketika mana dilakukan solat istisqa, sebelum solat istisqa ni apa? Solat minta hujan. Contohnya negara kita ditimpa kemarau, berbulan-bulan tak turun hujan, maka disunatkan bagi pemimpin tersebut untuk melakukan solat istisqa. Keluar dekat tengah padang, berdoa pada Allah, solat 2 rakaat, minta hujan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru-baru ni kita dengar cerita di Turki. Di Turki dah berapa bulan tak solat istisqa, tak turun hujan. Tiba-tiba pemimpin dia orang buat solat istisqa. Dan ada setengah orang yang tak percaya dengan solat istisqa ni mengejek. Buat apa solat ni istisqa ni, bukan boleh turun hujan pun. Lepas mereka selesai semayang istisqa, terus turun hujan. Masya-Allah. Solat istisqa ni adalah solat yang disunatkan untuk kita minta hujan kalau dah lama tak turun hujan. Pernah telah berlaku pada diri saya sendiri di Tarim sana, di Seoul ketika itu. Di Hadramaut lah. Dah kita solat, masa tu dah lama tak hujan. Kita solat tengah hari, tak silapnya. Ataupun pagi dalam pukul 10 macam tu. Petang nanti turun hujan. Masya-Allah. Kita solat dekat Tarim, tapi hujan dekat Seoul dulu. Barulah datang ke Tarim. Masya-Allah. Maka disunatkan kita ketika mana orang dah mula keluar untuk solat istisqa, disunatkan kita mandi istisqa. Okey? Mandi sunat minta hujan. Kemudian antara juga mandi sunat adalah mandi Allahumma salli Muhammad, mandi ketika gerhana. Gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Gerhana bulan dalam bahasa Arab khusuf. Kha, sin, waw, fa. Kalau gerhana matahari pakai kaf, kusuf. Khusuf dengan kusuf. Okey. Mandi gerhana ni bila waktu dia bermula, apabila berubah sahaja matahari ataupun bulan dah masuk pada fasa gerhana, maka ketika itu sunat mandi. Mandi gerhana dan mandi gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Kemudian antara mandi sunat lagi, mandi bagi orang yang kafir yang baru masuk Islam. Orang kafir yang baru masuk Islam disunatkan dia mandi sunat. Itu bagi kafir yang tak pernah berlaku pada dia junub, yang tak pernah keluar mani, okey? Maka dia sunat saja mandi. Tapi bagi orang kafir yang pernah berlaku dah sebelum dia masuk Islam, berlaku junub ke, bersetubuh ke, keluar mani ke, maka dia wajib mandi wajib, bukan sunat. Ini bagi kafir yang tak pernah berlaku pada dia perkara-perkara yang mewajibkan mandi wajib. Bila dia masuk Islam, wajib ke dia mandi? Tak wajib, tapi sunat sahaja dia mandi. Dipanggil mandi orang kafir bila masuk Islam. Adapun orang kafir yang pernah berlaku kepada dia ketika mana dia kafir, perkara-perkara yang mewajibkan mandi seperti keluar mani, bila dia masuk Islam, hukum dia wajib dia mandi wajib, bukan sunat lagi. Okey. Antaranya juga mandi orang yang baru sedar daripada gila ataupun pengsan. Dia pengsan, tiba-tiba terjaga. Sunat dia mandi. Kemudian juga sunat mandi bagi orang yang berbekam. Bagi orang yang berbekam, sunat dia mandi sunat. Kemudian mandi masuk masjid juga disunatkan. Kita nak masuk masjid, kita bersihkan diri kita dahulu. Niat mandi masuk masjid. Dan juga antara sunat yang jarang kita dengar adalah mandi setiap malam pada malam-malam bulan Ramadan. Mandi setiap malam
pada setiap bulan Ramadan. Sunat supaya apa? Supaya kita lebih segar ketika mana kita nak beribadah. Okey, maka kalau masuk bulan Ramadan nanti insya-Allah Allah panjangkan umur kita sempat dengan bulan Ramadan, setiap malam disunatkan kita mandi. Disunatkan kita mandi. Niat mandi malam Ramadan. Setiap malam disunatkan. Dan juga antara mandi sunat adalah mandi ketika mana nak melakukan haji dan umrah lah. Nak ihram, nak masuk Mekah, nak wukuf di Arafah, nak tawaf, nak lontar jamrah, itu semua Allah Muhammad mandi-mandi disunatkan ketika mana ibadah haji dan juga umrah. Kemudian mandi sebelum masuk Madinah Rasulullah SAW. Antara mandi yang sunat adalah mandi sebelum kita masuk ke Madinah. Bukan nak ziarah ni. Nak masuk ke Madinah pun dah disunatkan mandi. Apatah lagi nak ziarah Nabi SAW. Okey, mandi sebelum masuk ke bumi Madinah yang mulia SAW. Nak tengok, nampak di sini betapa besarnya, betapa pentingnya kita mengagungkan Nabi SAW. Di tempat kampung Nabi pun kita kena mandi dahulu sebelum kita masuk ke kampung Nabi SAW. Sayyidina Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas, Imam mazhab Maliki. Okey, di antara cara dia mengagungkan Nabi SAW, cinta baginda dan cinta beliau terhadap baginda dan besarnya sanjungan beliau kepada baginda SAW, Imam Malik duduk di Madinah tetapi tak pernah buang najis di Madinah. Buang najis yang besar tak pernah di Madinah. Dia akan keluar daripada Madinah Rasulullah SAW, buang najis di luar, buang hajat di luar. Dan dia akan berjalan dalam keadaan kaki ayam ketika mana berada di Madinah. Tak pakai selipar, tak pakai sandal. Sebab apa bila ditanya pada beliau, kenapa kamu wahai imam tak pakai selipar, tak pakai sandal ketika mana kamu berjalan di Madinah? Kata aku harapkan, dia kata aku malu untuk meletakkan kaki aku di atas lapik, di atas tanah yang dipijak oleh Rasulullah SAW, kekasih aku. Dia malu. Dan dia harapkan tapak kaki dia yang tak beralas tadi bersentuhan dengan tempat yang pernah dipijak oleh Rasulullah SAW. Itu Imam Malik bin Anas. Begitu besar ni cinta kepada Rasulullah sampai dibuat begitu sekali. Tak pernah buang qada hajat di dalam Madinah dan tak pernah pakai selipar di Madinah dan tak pernah tunggang binatang tunggangan di Madinah. Dia akan berjalan kaki saja. Malu untuk menunggang binatang tunggangan. Masya Allah. Begitu besar cinta mereka pada Rasulullah, maka tak peliklah keadaan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu hebat keadaan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah muliakan mereka dengan ilmu, Allah muliakan mereka dengan penyucian hati, dan Allah muliakan mereka dengan beramal. Okey. Yang terakhir sekali adalah disunatkan kita mandi apabila kita menghadiri mana-mana perhimpunan orang Muslim. Kita menghadiri mana-mana perhimpunan orang Muslim. Contohnya ada tempat buat maulid. Bukan musim Covid ini, musim biasa. Buat maulid, berkumpul ramai-ramai. Selawat pada Nabi SAW. Sunat kita mandi sebelum kita hadir ke majlis maulid. Segala perhimpunan orang Muslim, disunatkan seorang Muslim itu mandi dahulu sebelum hadir ke perhimpunan orang Muslim. Sebab apa? Untuk menyenangkan orang yang berada dengan dia. Ini tak ada bau-bau yang busuk, tak ada pakaian yang kotor. Bersihkan diri dahulu sebelum bertemu dengan saudara kita. Maka itu mandi yang terakhirlah yang sunat. Mandi pada setiap perhimpunan orang Muslim. Maulid ke, buat tahlil ke, buat akikah ke, nak pergi bertemu dengan ramai orang Islam ni, disunatkan kita mandi. Disunatkan kita mandi. Wallahu a'lam. Jadi itu antara beberapa mandi sunat yang boleh kita kongsikan pada hari ini, insya-Allah. Moga-moga dengan apa yang kita kongsikan pada hari ini dapat kita beramal selepas ini dan kita ajarkan kepada orang lain dan menjadi sebab untuk penyucian hati kita. Seperti mana yang kita dah sebut tadi, wallahu a'lam, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk daripada diri saya sendiri, mohon maaf, mohon ampun jika ada tersalah bahasa, tersilap cakap apa semua. Mohon doakan saya juga. Wassallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Ustaz. Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian pagi ini. Sekarang adalah masa untuk soalan. Di live FB ada beberapa soalan yang telah diajukan kepada Ustaz. Yang pertama, Ustaz, pertanyaan daripada Puan Mimi Rahim. Kalau lubang bekas bertindik, macam mana Ustaz nak sampaikan Lubang bekas air bertindik. waktu mandi wajib? Lubang bekas bertindik tu dia berlubang je kan? Boleh sampaikan air kan? Dia kadang-kadang ada yang macam tak
tak besar lubang tu Ustaz. Dia Sampaikan air je dekat kawasan tu. Tak ada dekat masalah. kawasan. Kat Baik, kawasan tu sampaikan air sahaja. sampaikan air dekat kawasan Yang mana tersebut dah Ustaz. tertutup, yang mana dah tertutup tu dikira dah bukan zahir dah. Baik. Ada satu lagi soalan di FB ialah kalau sudah pasang niat, lepas tu kita mandi macam biasa untuk basuhkan satu tubuh, kemudian bersabun. Lepas habis basuh sabun tu baru kita sapu rata dan gosok setiap celahan lah. Boleh atau tidak begitu Ustaz? Berselang Boleh dengan sabun. boleh ulang soalan tak? Yang pertama soalannya ialah bila dia mandi biasa macam biasa untuk basuhkan satu tubuh. Kemudian bersabun. Maknanya dia mandi biasa dulu. Dah niat ni. Ah, Dah niat. kan? Mandi biasa dulu. Ya betul, Lepas tu dah pasang sabun niat. pula. Basuh satu badan, kemudian pakai sabun. Sabun. Lepas sehabis basuh sabun tu, baru dia sapu rata dan gosok setiap celahan. Okey. Ketika mana dia dah niat tadi pertama, dia dah sampaikan seluruh badan sampaikan air ke seluruh badan. Okey. Yang mana sampai air ke badan dia itu maka itu dah selesai dah bahagian mandi wajib dia. Jika ada bahagian yang tak sampai lagi air disebabkan dia belum gosok lagi bahagian tu. Okey. Maka cukup dengan hanya dia gosok pada selepas sabun tadi dah cukup dah. Cukup dengan niat pertama maksudnya. Cukup dengan niat pertama dah boleh walaupun diselangi dengan mandi dengan sabun tak ada masalah. Okey. Maksudnya walaupun berselang dengan sabun tak ada masalah Ustaz ya. Sebab itu sebenarnya soalan dia tu. Boleh tak apa, tak ada atau masalah. tidak berselang dengan sabun? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Ini soalan tadi tu datang daripada Puan Wan Nurhuda. Masalah bertindih tadi, kalau memang boleh sampaikan air, wajib sampaikan air. Baik. Okey. Okey. Ini di live FB ada dua saja soalan. Di ruangan chat box ni Ustaz ada dua juga soalan tu Ustaz. Silakan. Ustaz, untuk perempuan boleh tak mandi sunat Jumaat? Bagi perempuan yang nak hadir solat Jumaat sahaja boleh mandi. Okey, perempuan yang nak hadir solat Jumaat. Maknanya contohnya tempat dia tu ada tempat perempuan boleh solat Jumaat khas. Maka disunatkan bagi perempuan tersebut untuk mandi Jumaat. Kalau dia tak nak hadir sembahyang Jumaat, maka tak sunat bagi dia mandi sunat Jumaat. Kalau dia mandi juga tak dapat pahala sunat Jumaat. Okey, mungkin dapat pahala membersihkan badan. Okey, maknanya sunat Jumaat itu khusus untuk mereka yang nak solat Jumaat sahaja. Baik. Soalan yang kedua, kalau kentut ketika mandi wajib, adakah perlu ulang mandi wajib? Kalau kentut hanya membatalkan wuduk sahaja. Tak membatalkan mandi wajib. Mandi wajibnya terus settle, tak ada masalah. Cuma nanti lepas mandi wajib kena ambil wuduk lagi sekali. Sebab hadas kecil dah tak ada dah. Okey, dah tak terangkat dah. Soalan Nurul Barizah ni, okey. Kentut tak membatalkan mandi wajib, cuma dia hanya membatalkan Allah SWT membatalkan wuduk sahaja. Sebab itu bagi mereka yang kita sebut juga minggu ni daimul hadas. Daimul hadas. Ketika dia mandi, tak ada masalah dia daimul hadas pun sebab hadas tadi tidak membatalkan mandi wajib dia. Cuma dia kena buat perkara itu ketika nak berwuduk sahaja, okey? Maknanya kalau daimul hadas boleh mandi terus, tak ada masalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, jika wanita itu belum berkahwin tetapi telah bersetubuh, perlu juga ke mandi wajib macam kata. Okey. Masalah tadi yang saya cakap tadi, orang yang berkahwin tu kebiasaannya begitulah. Kalau ada perempuan yang belum berkahwin tetapi sudah pernah dipersetubuhi, maka dia juga digelar sebagai thayyib. Maknanya wajib juga duduklah. Supaya dia bukan sebenarnya tak wajib duduk, wajib sampaikan air ke tempat tersebut yang mana akan terbuka ketika mana dia duduk. Kalau dia boleh buat cara lain, boleh sampai air tempat tersebut, maka tak wajib duduk pun. Okey? Maknanya setiap wanita yang dah disetubuhi, bukan yang dah kahwin saja, setiap wanita yang dah disetubuhi, maka dia dikira thayyib. Thayyib ni mereka yang dah maknanya dah bukan bikir dah bukan dara dah. Maka ada bahagian di kemaluan dia itu yang akan terbuka hanya bila mana dia duduk bercangkung sahaja. Boleh faham soalan Umi Idayu? Kalau tak faham boleh komen balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, jika bawa siwak dalam bilik air yang ada tandas, boleh ke tak ada masalah? Siwak boleh dibawa dalam bilik air, tak ada masalah. Cuma siwak ni jangan diletakkan di atas lantai. Cuma sebolehnya bezakan di antara siwak yang kita bawa ke dalam bilik air dan siwak yang kita bawa dalam solat. Kalau boleh bezakan. Okey.
Guru kita Saidi Habib Umar, kalau tengok siwak di atas lantai pun dia akan ambil. Walaupun jauh sekali, nampak jauh dekat sana, dia akan pergi ke sana ambil siwak dan letak di tempat yang sepatutnya. Sebab siwak ni digunakan untuk perkara ibadah. Maka perkara yang digunakan untuk ibadah perlu kita muliakan. Perlu kita muliakan. Cuma dalam masuk tandas tidak ada masalah. Cuma kalau boleh bezakanlah. Siwak dalam tandas jangan pakai siwak yang pergi ke solat. Bezakan. Wallahu a'lam. Ustaz, dalam bab berkenaan dengan siwak juga, siwak yang kita pakai untuk dalam tandas tu, kita boleh letak kekal dalam tandas ataupun lepas tu kita bawa keluar? Jangan tinggal dalam tandas. Eloknya keluarkan. Baik. Kita bawa tu pun supaya membolehkan kita buat perkara sunat tu lah. Kalau ikutnya pun tak beradab lagi kalau bawa siwak ke dalam tandas. Tapi takut-takut sampai terlepas sunat, bawa je lah, tak ada masalah. Kalau dia boleh asingkan, contohnya dia ada dua tempat, tandas ada, bilik air pun ada. Lebih baik buat dalam bilik air. Tapi kalau tidak ada, melainkan tandas sahaja. Kalau dia tinggal siwak, tak buat dah siwak tu. Bawa je dalam tandas. Tapi jangan tinggal dalam tu. Itu dah macam terpaksa dah. Kita tak melarang lah. Supaya dia tak tertinggal pahala sunat bersiwak. Baik. InsyaAllah lah baik. Ada kalau tak ada lagi soalan, dah 11.16, kita nak tutup dengan Ustaz bagi kalimah. Ada lagi kalau jemaah ada lagi nak ni ada lagi 4 minit, kalau boleh bagi masa 4 minit lagi untuk tanyakan soalan. Kalau tak ada kita akan tutup sekarang. InsyaAllah Ustaz setakat ni rasanya ini saja soalannya sampai yang terakhir tu siwak. Andai ada jemaah ada soalan-soalan yang hendak dimajukan kepada Ustaz, boleh dihantar kepada Kak Long dan tim admin, Puan Cik Lily Suhana dan Puan Muslihah. Nanti kita akan majukan kepada Ustaz insyaAllah dan kita akan kongsikan jawapannya. Kami akan kongsikan jawapan. Seterusnya Ustaz, sebelum kita tutup majlis seperti biasa, seperti yang lazim dilakukan, mohon Ustaz bagi sikit kalimah kepada kami semua untuk kami menjalani hari-hari kami sebagai wanita, ibu, anak, wanita yang bekerja, untuk mendapat semangat, kata-kata dorongan dan daripada Ustaz. Kemudian Ustaz boleh tutup dengan doa tutup majlis. InsyaAllah Ustaz, hari ini sesi ke-10. Kita bermula 4 Julai Ustaz. 4 Julai, Ogos dan telah menyeberangi bulan September. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak Ustaz dalam sibuk-sibuk Ustaz. Ustaz meluangkan masa untuk kami semua muslimat di dalam kuliah Duha Muslimat. Masya Allah. Tanpa komitmen Ustaz, kuliah Duha Muslimat ini tidak akan menjadi kenyataan. Alhamdulillah, syukur. Setiap hari, setiap Ahad kita mengisi masa kami, para muslimat mengisi masa bersama dengan Ustaz Said Abdul Matin dalam fiqh ibadah ni. Alhamdulillah. Dipersilakan Ustaz untuk kalimah yang terakhir sebelum kita menutup majlis. Baik, masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sebenarnya kita syukur pada Allah SWT sebab Allah dah permudahkan kita 10 siri ini. Sama-sama kita dapat ulang kaji apa yang dah lama kita tinggalkan, mungkin kita perbetulkan ibadah kita. Sebenarnya bukan daripada komitmen saya, bahkan itu adalah sebenarnya berkat guru doa-doa kita semua. Dan mungkin berkat doa untuk nenek kita yang dulu yang telah doakan kita, kerana mereka sentiasa mendoakan kebaikan untuk kita. Walaupun dah wafat sekalipun, mereka sentiasa harapkan kebaikan untuk kita. Dan itu juga adalah berkat Rasulullah SAW yang mana dia sangat-sangat suka melihat kepada umatnya yang berkumpul untuk melakukan kebaikan. Harap-harap kelas yang kita buat ni walaupun nampak biasa sahaja, harap-harap menjadi sebab daripada sebab-sebab untuk menggembirakan hati Nabi SAW, untuk menjadi sebab kita mendapat syafaat Nabi SAW. Ada perkara-perkara yang biasa kita tengok biasa sahaja, tapi sebenarnya adalah besar di sisi Allah dan Rasul. Dan ada perkara yang kita nampak besar di sisi kita daripada perkara-perkara dunia, tapi sebenarnya tidak ada nilai di sisi Allah dan Rasul. Maka yang menjadi ibrah, yang menjadi perkara itu bernilai apabila kita menghubungkannya dengan Allah dan Rasul. Segala perkara yang kita buat dalam kehidupan kita ini, daripada perkara dunia ataupun perkara akhirat, kalau kita ikatkan dengan Allah dan Rasul, dia akan menjadi agung, dia akan menjadi mulia. Walaupun perkara itu perkara yang biasa, memasak contohnya. Tapi saya memasak ini untuk memberi makan kepada, contohnya kepada pelajar-pelajar ilmu.
untuk memuliakan mereka kerana mereka belajar ilmu Rasulullah SAW. Dengan tujuan saya membesarkan Rasulullah juga. Okey, maka memasak tadi yang asalnya memasak sahaja, yang dihubungkan dengan Allah dan Rasul menjadi memasak yang mulia. Berbeza orang yang masak tanpa ada apa-apa niat yang diniatkan. Okey, ataupun dibawa kereta sahaja. Bawa kereta. Nak keluar daripada rumah, nak bawa kereta, nak pergi beli barang dekat, contohnya dekat Tesco kat mana ke. Okey, keluarnya rumah dia adalah untuk dia keluar dengan niat, saya keluar ni ya Allah untuk tujuan nak aplikasikan akhlak Nabi SAW. Kalau saya jumpa orang susah, saya nak tolong. Kalau saya jumpa orang miskin, saya nak bantu mereka supaya saya nak ikut sunnah Nabi SAW. Maka dia dah hubungkan keluar daripada rumah tadi dengan Allah dan Rasul, maka keluar daripada rumah tadi menjadi ibadah yang sangat besar pahala dia. Maka orang yang berilmu adalah orang yang bijak. Bijak apa? Bijak menguruskan setiap amalan dia untuk menjadi ibadah. Supaya seluruh kehidupan dia daripada awal pagi dia bangun tidur sampai ke akhir dia nak tidur balik, semuanya menjadi ibadah. Dengan apa? Dengan kita berniat tadi. Dengan kita niatkan perkara tersebut untuk kita ikut sunnah Nabi SAW. Maka perlu kita faham bahawasanya niat itu hanya boleh kita pasangkan pada perkara yang harus sahaja. Tak boleh kita pasangkan pada perkara yang makruh dan juga perkara yang wajib. Contohnya nak buat perkara makruh tapi niat perkara yang baik, tak boleh. Contohnya apa? Saya nak pergi mengumpat. Nak pergi duduk membawang dengan kawan-kawan saya. Tujuannya apa? Tujuan untuk orang tahu keburukan si fulan tu. Niat macam bunyi macam baik. Tapi sebenarnya niat yang baik tidak menghalalkan cara yang tak betul. Maka bila mana kita hanya menjaga perbuatan kita, hanya buat perkara yang wajib, hanya buat perkara yang sunat, dan hanya buat perkara yang harus yang ada manfaat sahaja. Buat perkara yang harus yang ada manfaat. Sebab ada di kalangan perkara-perkara yang harus yang tidak memberi manfaat kepada kita. Tak. Benda tu boleh buat tapi tak ada apa-apa benefit untuk kita. Dunia ataupun akhirat. Maka bagi orang yang nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nasihat ini saya tujukan untuk diri saya juga sebab saya pun masih lagi banyak lagi buat perkara yang haram, perkara yang makruh, apatah lagi perkara-perkara yang harus yang tidak ada faedah. Banyak lagi saya buat. Maka nasihat ini saya tujukan pada diri saya dan kepada orang-orang yang perlu kepada nasihat. Perlu kita tinggalkan, cuba untuk tinggalkan perkara-perkara yang harus yang tak bermanfaat. Apatah lagi perkara yang makruh, apatah lagi perkara yang wajib. Perkara yang haram, astagfirullahalazim, perkara yang haram. Harus wajib kita tinggalkan. Okey. Berkata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin tu. Dan pengarang qasidah tutup majlis yang kita baca biasa dalam majlis-majlis kan. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbina alladhi yanfa'una tu. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Doa-doa tu dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Allahumma salli Muhammad. Ya Rabbana a'tarafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna. Itu doa yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dia menyebutkan ketika mana dia hampir wafat, dia kata ma hamamtu bi makruhin wala fa'altu bi makruh. Antara kemuliaan dia kata aku tak pernah hamam. Hamam ni tak pernah niatkan, tak pernah terlintas dalam hati aku untuk buat perkara yang makruh, apatah lagi nak buat perkara yang makruh. Tak pernah terlintas daripada hati dia nak buat perkara yang makruh, apatah lagi nak dah buat perkara tak jauh sekali. Apatah lagi nak buat perkara yang haram. Bahkan dia tak ada perkara yang harus yang sia-sia yang dibuat, tak ada. Bahkan dia sangat menjaga masa dia. Sangat-sangat menjaga masa. Mungkin pada sesi yang lain kita boleh ceritakan bagaimana jaganya Al-Habib Abdullah bin Tahir tentang masa dia. Tak pernah dia buang masa. Maka hari ini kita tengok pada keadaan diri kita, muhasabah balik berapa banyak masa yang kita dah gunakan untuk selain Allah dan Rasul. Yang mana masa itu sebenarnya adalah menjadi modal kita untuk berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, modalnya kecil tapi mahal modal dia. Modal kecil nampak kecil tapi sebenarnya bernilai sangat, iaitu umur kita, masa kita. Tapi keuntungannya sangat-sangat besar sekali. Disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatan khafifatan 'ala lisan, thaqilatan fil mizan. Dua kalimah ringan di lidah kita, modal dia ringan sangat. Sebut saja. Tetapi sangat-sangat berat di sisi mizan Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat-sangat berat di sisi timbangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dengan dua kalimah itu boleh menandingi semua dosa kita yang kita buat. Apa dia? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimah yang pendek sahaja, tetapi sangat-sangat berat di mizan. Habibatan ilar rahman. Dua kalimat dicintai oleh Tuhan, berat pada mizan, ringan pada lisan. Subhanallah wa bihamdih,
Subhanallahil azim. Kata Nabi lagi dalam hadis yang lain, Allahumma salli ala Muhammad, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Man qalaha, siapa yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allah benakan bagi dia rumah dalam syurga. Kalimah yang pendek sahaja. Modal yang sangat sikit, tapi untung dia masya-Allah rumah tu dapat. Bukan rumah biasa ni. Kalau kita dapat rumah biasa dekat atas dunia ni pun yang kecil, katakanlah rumah tu kecil satu bilik saja pun dah bersyukur kita besar nikmat tu. Ini rumah dari syurga dan juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah daripada Allah tak adalah rumah kecil. Tak, bila mana raja yang memberi kepada kita hadiah, walaupun kecil mana pun dia akan jadi besar. Katakanlah raja hari ni, contohnya raja negeri kita, beri kepada kita sebutir apple. Sebutir apple je. Apple kalau ikut kecil je tu. Tapi datang daripada siapa? Datang daripada raja. Maka dia menjadi besar nilai dia. Kita pun sayang nak makan apple tu. Okay, mungkin tak makan, letak dalam frame. Awet-awet letak dalam frame. Sebab apple ni dibagi oleh raja. Apatah lagi hadiah yang diberi oleh Allah yang Maha Kaya. Yang bila mana dia beri, tak kurang apa-apa pun daripada kekayaan dia. Dia tak akan beri sikit. Maka yang disampaikan di sini adalah perlunya kita cari ataupun bentukkan perniagaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini ramai sangat orang hadir kelas untuk tengok cara berniaga yang betul. Okey, marketingnya betul, sistemnya betul untuk dapatkan kekayaan dunia. Kita juga kena hadirkan diri kita dalam majlis-majlis ilmu macam ni supaya kita tahu macam mana kita nak berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita dapatkan keuntungan yang besar, modal yang kecil. Sebab kita special, kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur yang pendek tapi amalannya digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu amalan yang kita buat, yang kita niatkan, paling-paling kurang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam digandakan pahala ke 70 kali ganda. Dan kita tak buat lagi pun, kita niat sahaja dalam hati kita nak buat. Petang ni saya nak pergi bersedekah dekat pasar sana. Contoh, nak pergi bagi makanan. Tak buat lagi ni, dah dapat satu pahala. Tengok macam mana perniagaan kita dengan Allah. Amalan yang sedikit boleh digandakan pahala. Umur yang kita sedikit boleh menjadi amalan yang paling banyak daripada umat-umat yang lain. Bahkan, kata Nabi SAW, umur umat aku di antara 60 ke 70 tahun. Tetapi mereka adalah orang yang paling ramai dalam syurga nanti. Umat Nabi, umat aku kata Nabi SAW adalah umat yang paling ramai dalam syurga. Dan umat aku adalah umat yang paling ramai yang masuk syurga tanpa hisap. Masuk dalam syurga tanpa hisap. Umat Nabi yang paling ramai. Maka itu adalah satu kemuliaan untuk kita. Tapi disebabkan kemuliaan itu juga ramai yang terperdaya. Kullama zada tashrif zada taklif. Setiap kali bertambah kemuliaan, bertambah juga tanggungjawab dia. Sebab itu juga ramai juga di kalangan orang umat Nabi SAW yang tertipu dengan nikmat yang Allah beri itu. Maka mereka gunakan nikmat tersebut bukan pada jalan yang betul, maka mereka akan ditanyakan tentang nikmat tersebut dan akan dihumban ke dalam api neraka. Wal iyadu billah subhanahu wa ta'ala. Umur dah pendek dah. Tak dapat bersenang lama pun. Tak dapat rasakan syahwat dan nikmat dunia yang lama. Kemudian dihumban pula dalam neraka selama-lamanya. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Sebab itu kata orang kafir yang disebutkan oleh Allah SWT, "Lau kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Min ashabis sa'ir. Kalaulah kami ini berakal dan kami mendengar dahulu, sudah tentu kami tak akan tergolong daripada golongan orang-orang yang ahli neraka sa'ir tu. Bermaksud apa? Mereka tak mendengar dan mereka tak berakal ketika mana mereka di dunia. Apa maksudnya? Kan mereka dengar dulu. Kata-kata orang boleh dengar, tinggal dia berfungsi dengan baik, akal pun berfungsi dengan baik. Mereka gunakan pendengaran dan akal bukan pada jalan yang betul. Penyalahgunaan pendengaran dan penyalahgunaan akal yang betul. Maka lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna min ashabis sa'ir. Kalaulah kami dulu mendengar, kalaulah kami dulu berakal betul, fikir betul-betul, sudah pasti kami tak akan dalam neraka. Menunjukkan mereka sekarang berada pada keadaan yang tak berakal dan tak mendengar. Secara batin, secara hakikatnya, memanglah zahir kita nampak mereka mendengar, bahkan pendengaran mereka mungkin lebih hebat daripada kita, tetapi mereka mendengar bukan pada perkara-perkara yang betul. Maka alhamdulillah Allah kurniakan kita pada hari ini, pendengaran kita gunakan untuk dengar ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengaran kita gunakan untuk dengar kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengaran kita gunakan untuk mendengar ilmu-ilmu. Maka itu salah satu cara untuk kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan salah satu cara kita apa? Bermuamalah, berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli Muhammad. Jadi sampai di situ saja. Dah pukul 11.30. Apa yang boleh kita sampaikan di sini adalah sama-samalah kita sentiasa berusaha
untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah cuba berhenti. Jangan pernah rasa putus asa dengan apa yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ujian itu ada hikmah di sebaliknya, dan setiap ujian itu tanda Allah cinta kepada kita, tanda Allah cakna kepada kita, tanda Allah ingat kepada kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang di kalangan orang yang Allah nakkan kebaikan untuk dia, Allah akan yusib, Allah akan memberi musibah kepada dia. Maka tanda orang yang diingat oleh Allah SWT adalah orang yang sentiasa diberi musibah, diberi ujian. Bahkan kita kena takut kalau kita tidak ada ujian. Hidup kita tenang je, itu kena kita takut. Itu bermaksud apa? Bermaksud Allah tak nak kita mengadu kepada dia. Allah tak nak dengar suara kita. Okay, tetapi orang yang banyak berdoa, banyak merintih kepada Allah, itu maksudnya mereka rindu kepada Allah dan Allah pun rindu kepada mereka. Wallahu a'lam. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz atas kalimah tadi yang pada Kak Long pada akhir kalimat tu memang betul pesanan Ustaz tentang muamalat bersama Allah. Yang ini memang ramai di antara kita kalau benar-benar bermuamalat dengan Allah, insya-Allah muamalat yang lain-lain tu semua jadi mudah. Insya-Allah. Itu saja yang insya-Allah Ustaz ya. Kita tutup majlis Ustaz. Okey. Lupa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abduka riqa wa anta lam tazalli dhalika ahla. Ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya mughawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif. Yassir 'alaina kulli asir fatayassir 'asir 'alaika yassir. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين برحمتك أرحم الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى إننا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى إننا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى إننا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم خذ منا وتقبل منا وافتح علينا باب كل خير كما فتحت على أنبياء وأولئك عبادك الصالحين. Ya Allah Tuhan kami, bukakanlah bagi kami pintu-pintu kebaikan kamu, pintu-pintu ilmu kamu, pintu-pintu barakah kamu, pintu-pintu cinta kamu ya Allah. Bukakanlah bagi kami segala pintu kesempurnaan yang seperti mana kamu bukakan kepada orang-orang salihin, kepada para anbiya, kepada para awliya. Bukakanlah juga kepada kami makna khusyuk dalam salat. Bukakanlah bagi kami makna khusyuk dalam ibadah. Ya Allah Tuhan kami, himpunkanlah kami seperti mana kamu himpunkan kami pada hari ini bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Sayyidina Fatimah Az-Zahra, bersama dengan para sahabat yang lain, para tabi'in yang lain insya-Allah. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Tidak tergambar indahnya akhlak, tidak terbayang.
Perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta. Ia terpaksa tempuh derita, cekahnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi berketimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan. Terukir namamu di dalam Al-Quran. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يرتاح قلبي إذا حدق ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى.
زهراؤنا البتول سلام عليك حبيبة النبي بضعة الرسول زهراؤنا البتول سلام عليك حبيبة النبي بضعة الرسول زهراؤنا البتول di pondok kecil di rumah berkah di pagi hening teratak yang indah di suatu hari ibu berpesan jaga ayahmu Hasan ibu kan pergi jauh di suatu hari ibu berpesan jaga ayahmu Husin ibu pulang dahulu salamun alaiki habibatin
النبي بضعة الرسول زهراؤنا البتول سلام عليك حبيبة النبي بضعة الرسول زهراؤنا البتول سيدة فاطمة putri kesayangan Rasul telah bersedia pulang bertemu seluruh tanggung jawab diselesaikan sudah memohon maaf memohon restu aduhai suamiku redakah kanda pada adinda bakal bertemu pencipta ku mohon restu redai istrimu ku sangat rindu pada ayahku salamun alaiki habibati nabi bad'atur rasul zahrauna al-batul salamun alaiki habibati nabi bad'atur rasul zahrauna al-batul mohon restu redai istrimu ku sangat rindu pada ayahku aduhai anakku benarkan ibu kucup dahimu ibu bakal beradu Rasulullah kan hadir jemput ruh ibu saat paling bahagia takkan berpisah lagi Rasulullah kan hadir jemput roh ibu saat paling bahagia takkan berpisah lagi salamun alaiki habibati nabi bad'atur rasul zahrauna al-batul salamun alaiki habibati nabi